murid-murid semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid di luar sana? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat walafiat dan dapat mengikuti sesi pembelajaran kita pada kali ini. Selamat datang ke channel Cikgu Hayati. Hari ini kita nak belajar apa ya murid? Dah bersedia nak belajar? Jom kita tengok apa yang akan cikgu ajar pada kali ini. Hari ini cikgu nak mengajar topik tahun 4 iaitu unit 5 tajuk sifat cahaya. Mesti murid-murid dah belajar tentang tajuk sifat cahaya di sekolah. Dan tema kita pada kali ini ialah sains fizikal, iaitu tajuk 5.0 sifat cahaya. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah 5.1 iaitu cahaya bergerak lurus, dan standard pembelajarannya ialah 5.1.3 iaitu mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Kriteria kejayaan pula, cikgu harap semua murid akan dapat membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dah bersedia? Okey, jom kita tengok apa yang akan cikgu kongsikan pada kali ini. Terdapat dua faktor yang boleh mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu faktor yang pertama ialah jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Dan faktor yang kedua ialah jarak di antara objek dengan skrin. Mari kita lihat apakah perkaitan di antara jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Objek ni apa objek ni? Objek ni sebarang objek lah, sebarang benda yang boleh kita gunakan dan mestilah bersifat legap supaya bayang-bayang boleh terbentuk. Manakala sumber cahaya ni ialah bahan yang boleh menghasilkan cahaya seperti lampu, picit ataupun lilin. Baik, kita tengok dulu apa tujuan kita nak kaji, apa tujuan penyiasatan kita. Tujuan penyiasatan kita pada kali ini iaitu untuk menyiasat hubungan di antara jarak objek dengan sumber cahaya dan saiz bayang-bayang. Okey, untuk itu kita perlu kenal pasti terlebih dahulu pemboleh ubah yang terlibat dalam uji kaji ini. Okey, adik-adik dah belajar pemboleh ubah kan? Okey, terdapat 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi, ataupun kita guna singkatan dia ialah PM. Agak-agaklah dalam ayat tujuan, boleh tak murid-murid menyatakan apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Ya, betul. Pemboleh ubah manipulasi ialah jarak objek dengan sumber cahaya. Pemboleh ubah yang kedua murid-murid? Ya, pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas ataupun kita sebut PB, singkatan sahaja. Okey. Apakah PB di sini? Iaitu apakah keputusan yang ingin kita capai dalam penyiasatan ini? Apa dia murid? Ya, di sini kita nak cari ataupun kita nak lihat ialah saiz bayang-bayang. Dan ada lagi satu pemboleh ubah yang perlu kita kenal pasti, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan atau cikgu guna singkatan dia sebagai rumah. Yang ini ialah yang kita tetapkan
yang sama sepanjang penyiasatan kita. Apakah puma itu? Agak-agak adik-adik? Ya, kita perlu tetapkan atau malarkan saiz objek dan juga jarak objek dari skrin. Setelah kita kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat, barulah kita jalankan penyiasatan. Baik, sekarang kita lihat eksperimen yang pertama. Itu kita nak lihat kesan daripada jarak objek dengan sumber cahaya. Cuba perhatikan. Sekarang kita cuba gerakkan sumber cahaya mendekati objek. Cuba lihat saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Dan kita jauhkan jarak objek dengan sumber cahaya. Okay, cuba perhatikan. Kita malarkan jarak skrin dengan objek yang kita gerakkan sekarang ialah sumber cahaya. Kita dekatkan, kita perhatikan saiz objek, saiz bayang-bayang. Dan bila kita jauhkan, bagaimana saiz bayang-bayang objek yang terbentuk. Okey, boleh dapat? Okey, cikgu harap murid dapat lihat saiz bayang-bayang yang terbentuk apabila kita dekatkan sumber cahaya dengan objek tadi. Dan saiz bayang-bayang objek apabila kita jauhkan sumber cahaya dengan objek. Dapat murid? Bagus. Okay, kita perhatikan di sini. Kita dah ada hasil penyiasatan dia. Okay, bila kita dekatkan jarak antara objek dengan sumber cahaya, apa yang berlaku pada saiz bayang-bayang? Cuba adik-adik teka. Dapat? Ya, saiz dia besar. Okay. Dan cuba perhatikan juga apabila kita jauhkan jarak antara objek dengan sumber cahaya. Itu kita tarik tadi sumber cahaya ke belakang. Okay. Bagaimana saiz bayang-bayang terbentuk? Dapat? Ya, saiz yang terbentuk adalah lebih kecil. Bagus. Semua dapat jawab dengan betul. Okay, sebelum kita buat kesimpulan, kita tengok dulu corak dia. Okay. Kita perhatikan corak dulu. Corak ni ataupun pola sama istilah dia. Baik, corak mula-mula kita letak pada jarak 30 cm. Kemudian kita letak pada 60 cm dan kita perhatikan saiz bayang-bayang dia besar pada jarak yang dekat dan saiznya kecil pada jarak yang jauh. Jika murid perhatikan, daripada 30 pergi kepada 60, angka ini bertambah ke berkurang? Okay. Jadi bila kita dapati angka ini bertambah, meningkat, jadi pola dia kita katakan sebagai bertambah ataupun meningkat. Cikgu biasa gunakan anak panah. Dan ada sekolah menggunakan simbol tambah. Simbol tambah ni menunjukkan bahawa pola itu bertambah. Manakala saiz bayang-bayang iaitu PB tadi. Jadi tadi PM ya, jarak antara objek dengan sumber cahaya ialah pemboleh ubah manipulasi. Didapati pemboleh ubah manipulasi dia ialah bertambah. Manakala saiz bayang-bayang ini ialah sebagai PUB ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Daripada besar menjadi kecil. Jadi pola dia berkurang. Kita buat anak panah ke bawah ataupun simbol tolak. Okay, jadi kita dapati pola bagi ke pemboleh ubah manipulasi ialah bertambah dan pola bagi pemboleh ubah bergerak balas ialah berkurang. Okay, macam mana kita nak bina hipotesis ataupun hubungan? Ya, kita guna hipotesis semakin bertambah jarak
di antara objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Boleh dapat murid? Cik ulang. Semakin bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Katakanlah tak nak guna perkataan semakin, nak guna perkataan lain. Nak guna jika. Nak guna jika dengan maka. Boleh, tak ada masalah murid. Jadi kita guna jika jarak di antara objek dengan sumber cahaya bertambah, maka saiz bayang-bayang berkurang. Jika kita gunakan jika dengan maka, biasa cikgu, tuan nak murid cikgu, kita letak dulu di sini ialah PUM ataupun PM. PM dulu dan kita letak corak dia di akhir. Okey. Dan selepas perkataan maka, saiz bayang-bayang ini ialah PB. PB dulu dan corak dia kemudianlah. Okey, boleh di situ? Okey, katalah guna maka tak nak, jika maka pun tak nak guna, semakin pun tak nak guna. Nak pendekkan lagi ayat. Boleh ke tidak? Ya. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, macam mana ayat dia? Jom kita tengok. Baik, jika murid-murid nak membina ayat repetisi yang lagi simple, jangan sampai tertinggal pemboleh ubah dan juga pola. Kita mesti dahulukan pemboleh ubah manipulasi diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Cuba lihat di sini ayat di sini. Kita guna bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, berkurang saiz bayang-bayang. Okey. Ini ialah pola kita tadi bertambah. Pola PM bertambah, pola PUB tadi ialah berkurang. Dan ayat ini ialah ayat PUM. Salin semua sekali, jangan ada yang tertinggal. Dikuatiri jika ada yang ayat ni tertinggal, nanti murid-murid tidak mendapat markah. Salin semua sekali. Paling simple murid buat ayat macam ni. Bertambah jarak di antara objek dengan sumber cahaya, berkurang saiz bayang-bayang. Dapat? Okey, bagus. Baiklah murid. Tadi itu ialah faktor yang pertama. Sekarang kita tengok faktor yang kedua. Iaitu kita nak kaitkan hubungan di antara jarak di antara objek dengan skrin pula. Kalau tadi jarak di antara sumber cahaya dengan objek. Seperti biasa, kita tengok dulu apakah tujuan penyiasatan kita. Okey, tujuan penyiasatan kita pada kali ini ialah untuk menyiasat hubungan di antara jarak objek dengan skrin dan saiz bayang-bayang. Sebelum itu, seperti biasa, kita kena pasti dulu 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, daripada ayat tujuan ini, murid-murid boleh kenal pasti apakah pemboleh ubah dimanipulasi. Boleh murid-murid? Ya, mari kita tengok apakah PM. Okey, pemboleh ubah manipulasi ialah jarak di antara objek dengan skrin. Okey, kita boleh dapat ayat ni daripada tujuan tadi. Okey. PUB. Cuba murid cari apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam ayat tujuan.
Ya, bagus. Pemboleh ubah bergerak balas ialah saiz bayang-bayang. Dan apakah yang perlu kita malarkan sepanjang penyiasatan ini? Iaitu rumah. Okey, murid. Yang perlu kita malarkan di sini ialah dah tentulah saiz objek itu sendiri yang kita samakan dan juga jarak skrin dengan sumber cahaya. Kita tak gerakkan dia, kita malarkan dia. Yang kita gerakkan sekarang ini, kita nak tengok jarak di antara objek dengan skrin. Jom kita sama-sama lihat eksperimen ini berdasarkan video yang cikgu lampirkan bersama. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok uji kaji yang cikgu sediakan di sini. Kita nak lihat bagaimana saiz bayang-bayang terbentuk sekiranya kita jauhkan objek dari skrin dan kita dekatkan objek dari skrin. Cuba perhatikan ya. Okay, kita jauhkan objek daripada skrin. Cuba lihat saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Okay, kita dekatkan objek dengan skrin. Okay, perhatikan saiz bayang-bayang dia. Kita jauhkan. Besar saiz bayang-bayang. Dan kita dekatkan dengan skrin. Jadi bayang-bayang dia kecil. Okay, jauh, bayang-bayang besar. Okay, dapat tak murid? Perhatikan. Okay, bila kita jauhkan daripada skrin, saiz bayang-bayangnya menjadi lebih besar. Dan bila kita dekatkan dengan skrin, saiz bayang-bayangnya menjadi kecil. Dapat murid semua? Okay. Baiklah murid-murid, jom kita tengok apakah hasil daripada penyiasatan yang telah kita jalankan tadi. Okay, kita telah masukkan hasil keputusan dalam jadual berikut. Okay, cuba perhatikan jarak di antara objek dengan skrin sejauh 30 cm. Bagaimanakah saiz bayang-bayang yang terbentuk? Adakah besar ataupun kecil? Ya, saiznya adalah kecil. Dan pada jarak 60 cm, saiz bayang-bayang yang terbentuknya adalah besar. Okey, jarak di antara objek dengan skrin ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan saiz bayang-bayang adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kita letak PB. Di sini kita letak PM. Okey, boleh murid-murid? Okey, bagus. Baiklah murid-murid, sebelum kita membina hipotesis ataupun membuat hubungan berdasarkan jadual yang kita telah perolehi tadi, kita cari dulu corak dia. Okay? Apakah corak bagi pemboleh ubah manipulasi dan apakah corak bagi pemboleh ubah bergerak balas. Okay, cuba murid perhatikan jarak antara objek dengan skrin pada 30 cm adalah kecil dan pada jarak 60 cm saiz bayang-bayangnya adalah besar. Jadi apakah corak bagi jarak antara objek dengan skrin? Apakah corak dia? Okey, bagus. Corak ni adalah bertambah. Daripada 30 menjadi pergi kepada 60, jadi corak dia bertambah. Kita boleh guna anak panah menunjukkan peningkatan atau bertambah atau menggunakan simbol tambah. Okey. Apa pula corak bagi saiz bayang-bayang ini? Iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Kita perhatikan daripada kecil menjadi besar kepada besar ini coraknya adalah bertambah. So kita buatlah anak panah ke
atas ataupun simbol tambah. Jadi kita dah dapat. Okey, di sini jarak di antara objek dengan skrin itu PM kita adalah bertambah. Dan corak bagi pemboleh ubah bergerak balas iaitu saiz bayang-bayang pun adalah bertambah. Jadi lepas ni bolehlah kita membuat hipotesis ataupun hubungan. Ini dia. Okey. Kita bina hipotesis. Semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, murid boleh bina ayat lain tak? Okey, cuba bina sendiri. Daripada eksperimen pertama yang telah cikgu nyatakan di atas tadi. Okey, kalau nak buat ayat lagi pendek, kita buang perkataan semakin, kita tinggalkan pola saja. Okey, kena pastikan bahawa pemboleh ubah manipulasi dituliskan terlebih dahulu, barulah diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jelas? Apa yang akan berlaku sekiranya murid menulis pemboleh ubah bergerak balas terlebih dahulu diikuti dengan pemboleh ubah dimanipulasi? No. Salah ya. Murid-murid tak akan dapat maka tidak ada di situ. Okey, pastikan murid-murid tidak salah semasa menulis pemboleh ubah. Baik, jika murid suka menggunakan perkataan jika maka sebab dah terbiasa, tidak ada masalah. Jadi murid boleh membina jika diikuti dengan PUM ataupun PM dan disambung hujungnya adalah pola. Okey, contoh di sini. Jika jarak di antara objek dengan skrin bertambah, maka saiz bayang-bayang bertambah. Okay, jika murid dah terbiasa menggunakan jika maka. Bagi murid yang biasa guna perkataan semakin pun boleh, tak ada masalah. Boleh menggunakan ayat yang sebelumnya tadi. Dan jika dua-duanya tidak mahu guna, jadi murid cuma buang perkataan jika maka, semakin, gunalah pola diikuti dengan PM, pola dan PB. Pastikan ya murid, jangan tersalah PM dan PB. Jika tersalah PM, PB, adik-adik tulis terbalik, PB dahulu baru PM. Jadi murid kerugian di situ, tidak ada markah. Jelas ya murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, jangan lupa tekan butang subscribe tanda sokongan anda kepada channel cikgu. Hingga kita berjumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.